yang mengusung jenazah ke kubur pun akan pulang. Malaikat Munkar dan Nakir pula datang untuk menyoal. Tidak seorang pun boleh terkecuali daripadanya. Antara soalannya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Siapakah imammu? Dan apakah pegangan hidupmu? Dan di manakah kiblatmu? Siapakah saudaramu? Apakah agaknya roh boleh menjawab soalan-soalan tersebut dengan mengatakan Allah itu Tuhanku, sedangkan semasa di dunia dia tidak beriman kepada Allah? Mampukah kita menjawab Muhammad itu nabiku, sedangkan kita tidak mengikut syariat yang disampaikan? Mampukah kita menjawab Islam itu agamaku, kalau kita enggan mematuhi sepenuhnya hukum hakam di dalam Islam? Mampukah kita menjawab Al-Quran itu peganganku, kalau kita tidak pernah membaca dan mengamalkannya? Bolehkah roh menjawab Kaabah itu kiblatku, kalau kita kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak solat? Mampukah kita menjawab muslimin dan muslimat itu saudaraku, kalau kita sering mengumpat, mencerca, bergaduh dan menghina saudara seagama? Hadirin yang berbahagia sekalian, perlu diingat bahawa harta dan kekayaan dunia yang kita bersusah payah mengumpulkannya dan memikirkan siang dan malam tidak boleh membantu kita, kecuali apabila sebahagian harta tersebut kita infakkan sebagai wakaf atau sedekah untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut akan memberi ganjaran pahala kepada kita selagi mana harta yang kita wakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang maksudnya, apabila mati anak Adam akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap orang beriman hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kematian dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bukan dalam su'ul khatimah, berakhirnya hidup dalam keadaan buruk. Oleh itu kita disarankan berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kesudahan yang baik, dan janganlah Engkau matikan kami dalam kesudahan yang buruk. Di samping itu kita hendaklah segera bertaubat, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita pernah lakukan, sama ada disedari ataupun tidak. Allah mengingatkan kita supaya taubat jangan ditangguhkan sehingga roh hampir keluar daripada jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkata ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedangkan mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita siapkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk menyempurnakan perjalanan menuju alam akhirat, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, serta melakukan amal soleh untuk kepentingan agama dan masyarakat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hajj ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya
dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam adalah yakin adanya hari akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili amalan kita di dunia untuk ditentukan sama ada kita layak di tempat di syurga atau di neraka. Yang kedua, umat Islam adalah meningkatkan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, umat Islam adalah segera bertaubat, memohon keampunan Allah akan maksiat yang dilakukan dan mengqadhakan amalan fardu yang telah ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Bil auna wal hidayah wa taufiq was sihhata was salamata min wali ahli Islam Tengku Ahmad Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحان بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.